Halo semua, selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan tajuk yang baru lagi, iaitu tentang sedia lubang tanaman. Okey, subtopik dia nanti kita akan tengok sistem dan teknik menanda jarak tanaman. Okey, kita akan tengok apakah objektif pembelajaran kita hari ini. Okay, objektif pembelajaran kita iaitu murid akan mengenal pasti cara menyediakan lubang tanaman. Okey, kriteria kejayaan, murid akan mendengar dan menonton video PDPR guru dalam talian. Okey. Yang kedua, murid setelah mendengar, menonton video cikgu dan murid akan menjawab latihan pengukuhan di akhir video ini nanti. Okey, kita akan tengok isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Yang pertama nanti cikgu akan sampaikan tentang definisi. Okey, yang kedua berkaitan dengan sistem jarak tanaman. Dan topik yang ketiga nanti kita akan tengok teknik jarak tanaman. Jadi hari ini murid akan tengok definisi, okey, definisi. Yang kedua sistem, yang ketiga teknik. Okey, kita akan tengok yang pertama iaitu okey, definisi jarak tanaman. Okey, ini adalah definisi jarak tanaman. Apakah definisi dia? Okey, jarak tanaman ialah berapa jauh pokok ditanam antara satu sama lain. Okey, itu definisi bagi jarak tanaman. Tengok contoh di sini ya. Okey, contoh jarak tanaman antara satu tanaman dengan satu tanaman, kalau tengok di sini adalah 30 kaki. Okey, itu jarak tanaman. Okey, berapa jauh pokok itu ditanam antara satu sama yang lain. Okey, kita tengok definisi yang seterusnya ialah okey, jarak tanaman ini bergantung kepada 4 jenis. Okey, jarak tanaman bergantung kepada 4 perkara. Yang pertama, jenis tanaman. Apa jenis tanaman yang kamu nak tanam? Sayur ke? Jagung ke? Apa-apa yang berkaitan dengan jenis tanaman ataupun buah-buahan. Okey, yang kedua, kenapa tujuan penanaman tersebut? Adakah untuk kamu makan sendiri? Adakah untuk kamu komersial ataupun jual? Okey. Dan yang ketiga, jenis tanah. Okey, jenis tanah ni kita dah belajar sebelum ini. Okey, tanah yang baik macam mana, tanah yang subur macam mana. Okey, yang keempat, topografi ataupun rupa bentuk bumi. Okey, ini pun sangat penting sebelum kamu meneruskan tanaman. Okey, kamu kena tengok dulu rupa bentuk bumi yang kamu kehendaki ya. Macam mana, adakah berbukit bukau ataupun tanah yang rata. Okey, itu berkaitan dengan jarak tanaman. Okey, kamu boleh tengok 4 perkara ini. Okey, kita teruskan dengan kita akan teruskan dengan topik yang kedua tadi, iaitu sistem jarak tanaman. Okey, sistem jarak tanaman. Apa itu sistem jarak tanaman? Okey, sistem jarak tanaman ialah corak hubungan jarak tanaman antara satu sama lain. Okey, apa corak hubungan? Corak hubungan dia macam mana kamu tanam? Okey, kita akan tengok sama-sama apa corak yang biasa digunakan. Okey, kita baca sama-sama. Ada beberapa sistem jarak tanaman yang boleh digunakan untuk menanda lubang tanaman. Okey, ada beberapa. A. Sistem 3 segi. B. Sistem 4 segi. C. Sistem siku keluang. D. Sistem kontur.
E. Sistem berpagar. F. Sistem rawak ataupun mengikut rupa landscape. Okey. So di sini kita akan tengoklah. Okey, sistem tiga segi ni macam ni. Okey, kita akan tengok nanti ya contoh dia. Sistem empat segi dia bentuk macam segi empat. Okey, kamu akan guna corak bentuk segi empat. Okey, sistem siku keluang ni dia berbentuk macam ada diamond sikit Okey, macam ni 1, okey, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey. Sistem kontur ni dia biasa ikut corak yang berbukit dia macam nilah kontur Sistem pepagar dia berbentuk pagar. Kamu akan boleh letak pagar setiap tanaman. Okey, sistem rawak ataupun landscape ini mengikut landscape yang telah kamu buat. Okey, contohnya di sini adalah tanaman apa. Okey, dan di sini pula kamu boleh buat tanaman apa. Okey, itu contoh dia. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, contoh. Okey, contoh jarak tanaman tadi. Okey, contoh jarak tanaman yang cikgu tunjukkan di sini ada 3. Okey, yang pertama sistem segi 3. Okey, kalau kamu tengok di sini, di antara setiap pokok dia berbentuk segi 3. Dia berbentuk segi 3 lah. Kalau kamu tengok di antara pokok ini Okey, berbentuk segi 3. Okey, sistem yang kedua ini, okey, yang kedua iaitu sistem segi 4. Okey, kamu tengoklah di antara pokok tu lurus je rupa dia kan. Okey, dia bentuk segi 4. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Okey, sistem siku keluang yang ketiga. Okey, sistem siku keluang ini rupa dia macam inilah. Okey, bentukkan segi 4 dulu. Okey, mungkin jarak di antara setiap ni lebih besar lagi lebih luas lagi Lepas tu ada pokok di tengah. Okey, kamu tengok setiap ni. Okey, ada 3 contoh jarak tanaman yang biasa digunakan. Sama ada kamu nak tanam sawit ke, nak tanam jagung ke, nak tanam buah-buahan ke. Okey, kamu boleh guna mana-mana contoh jarak tanaman. Okey, ada banyak tadi kan yang cikgu sudah berikan. Okey, kita tengok topik yang seterusnya. Okey, ini adalah topik yang ketiga iaitu teknik. Okey, teknik kamu. Macam mana cara, kaedah kamu menanda jarak tanaman. Okey, kalau kita tengok di sini. Yang pertama, maksud dia ialah teknik ialah cara atau kaedah menanda jarak tanaman mengikut turutan yang betul. Okey, macam mana kaedah yang kamu gunakan untuk menanda jarak kamu? Jarak apa? Jarak tanaman kamu. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Teknik menanda jarak tanaman bergantung kepada beberapa perkara. Okey, antaranya ialah okey, apa jenis tanaman? Okey, jenis tanaman yang kamu hendak tanam. Okey, apa jenis tanaman? Contoh dia, kamu nak tanam sayur. Okey, macam mana teknik kamu menanda dia? Okey, contoh 1 sini. Okey, berapa jarak di sini? Semua ini dia ada ukuran dia. Okey, jenis tanaman. Okey, contoh kamu nak tanam cili. Okey, cili contoh. So, kamu boleh pilihlah. Okey, sistem jarak tanaman tadi, kamu nak tanam cili. So, kamu gunalah sistem jarak segi 3. Kan? Ada tadi kan cikgu dah tunjuk dengan kamu. Okey, yang ketiga ni, kemudahan alat dan bahan mengukur yang ada. Kamu mesti ada alat mengukur. Contoh dia apa? Pita ukur. Kamu mesti ada pita pengukur. Yang keempat, kecukupan tenaga kerja. Okey, tenaga kerja kamu kena ada kawan kamu berapa orang. Tenaga kerja ni manusia lah.
okey, ataupun biasanya tenaga kerja memang manusia lah, kamu boleh guna tenaga secara manual ke apakah? Okey ya. Okey, yang kelima, keadaan kawasan yang hendak kamu diukur. Okey, contoh macam mana kawasan tu? Okey, keluasan dia macam mana, sama ada segitiga ke, segi empat ke? Okey, kamu nak kawasan itu bergantung kepada kamu. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Tujuan dia. Apa tujuan kamu mengukur dan menanda jarak tadi? Okey, ada beberapa tujuan. Okey. Mengapa kamu perlu mengukur dan menanda jarak tanaman ni? Kenapa? Okey, supaya tidak sembarangan. Okey, kita tengok beberapa tujuan dia. Yang pertama, untuk mendapatkan kepadatan dan bilangan pokok yang betul dan maksima. Okey, kamu nak buat 100 anak pokok, contoh dia. So, kamu kena ukur dululah. Contohnya 100 anak pokok. Pastikan kepadatan bilangan dia betul. Okey, yang kedua, okey, tanaman tidak bersaing sendiri ya. Tanaman kamu tidak bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan ruang, cahaya, udara dan air. Okey, serta baja atau unsur pemakanan. Okey, ini serta tak ada a. Okey, ini penting nih. Dia mesti cukup ruang, cahaya, udara, air, baja, pemakanan dia. Okey, itu penting bagi tanaman. Okey, yang ketiga, mengurangkan jangkitan penyakit dan serangan serangga perosak. Jika tanaman kamu terlampau padat, mudah untuk mendapat jangkitan di antara tanaman lain dengan tanaman yang bersebelahan, seberapan. Okey, so memang penting untuk kamu mengukur ni dan menanda. Okey, yang keempat ialah memperolehi penanaman yang teratur, okey, cantik dan memudahkan kerja penyelenggaraan. Okey, apa kerja penyelenggaraan biasa kamu buat? Merumpai, menggembur, membaja. Ini antara kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, yang kelima adalah untuk mendapatkan tanaman yang subur dan berhasil tinggi. Ini ada 5 tujuan tadi ya. 5 tujuan kamu mengukur dan menanda jarak tanaman. Okey, untuk mendapatkan kepadatan supaya tanaman tidak bersaing. Yang ketiga, mengurangkan jangkitan penyakit. Yang keempat, memperolehi penanaman yang teratur, cantik. Okey, yang kelima, mendapatkan tanaman yang subur dan berhasil tinggi. Puas hatilah kamu kan? Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Setelah kamu dengar tadi penjelasan dari cikgu, so sekarang kamu kena buat latihan pengukuhan. Nanti kamu tulis dalam buku kamu dan turn in dalam GC ya. Okey, kita tengok soalan objektif. Okey, soalan pertama. Apakah maksud jarak tanaman? Okey, apa maksud jarak tanaman tadi? Cikgu dah bagi. A, jarak tanaman ialah 10 cm setiap pokok. B, jarak tanaman ialah berapa jauh pokok ditanam antara satu sama lain. C, jarak tanaman ialah jarak paling dekat antara pokok. D, jarak tanaman ialah 30 hingga 60 cm antara pokok. Apa jawapan kamu? Tak faham? Dengar semula penjelasan cikgu. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan sistem jarak tanaman? A, corak hubungan jarak tanaman antara satu sama lain. B, corak hubungan antara pokok buah-buahan. C, corak hubungan antara sayuran. D, corak hubungan antara pokok liar. Okey, pilih jawapan kamu.
Yang ketiga, terdapat beberapa sistem jarak tanaman yang boleh digunakan untuk menanda lubang tanaman. Antaranya ialah sistem 3 segi, sistem 4 segi, sistem siku keluang dan sistem kontur. Okey, apa jawapan kamu? A, B, C, D. Yang keempat, tengok gambar rajah di sini. Apakah jenis sistem jarak tanaman ini? A. Sistem segitiga. B. Sistem corak segi. C. Sistem segi empat. D. Sistem siku keluang. Apa jawapan anda? Okey, yang kelima. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan teknik menanda jarak tanaman? Okey, apa maksud tadi ya? A. Cara atau kaedah menanda jarak tanaman mengikut urutan yang betul. B. Cara untuk menyusun jarak tanaman. C. Cara untuk membentuk batas tanaman. D. Cara untuk meletakkan sungkupan tanah. Apa jawapan anda? Okey, yang keenam ni cikgu nak kamu senaraikan tadi ya. 5 tujuan mengukur dan menanda jarak tanaman. Okey, itu sahaja dari cikgu. Cikgu harap kamu faham penjelasan topik kita hari ini ya. Okey. Tak faham kamu boleh dengar semula ulasan cikgu dalam video yang cikgu telah buat untuk kamu. Okey, itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih dan cikgu harap kamu faham. Okey, itu sahaja. Bye.